Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhafizah binti Muhammad Johar daripada Diploma Pendidikan Islam semester 4 kelas 3. Baik, hari ini saya akan membincangkan dan memberikan pandangan tentang peranan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah dan transformasi masjid yang perlu diwujudkan bagi membentuk sebuah masyarakat Islam yang mapan dan hebat. Baiklah, sebelum itu saya akan ceritakan tentang Masjid Quba. Okey, dalam sejarah Islam, masjid pertama yang dibangun adalah Masjid Quba kan. Masjid Quba tu dibina dekat Madinah. Ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah ke Madinah, iaitu di kampung Quba, Saidina Ammar radhiyallahu anhu mengusahakan untuk membangunkan tempat berteduh bagi Nabi Muhammad SAW agar dapat beristirahat siang dan mendirikan solat dengan tenang. Okey, sejak situ Saidina Ammar radhiyallahu anhu mula mengumpulkan batu-batu dan mendirikan masjid. Dan Rasulullah SAW adalah yang pertama meletakkan batu di tepat pada arah kiblat, kemudian diikuti oleh Saidina Abu Bakar, seterusnya dilanjutkan oleh Saidina Umar yang meletakkan batu di samping batu Abu Bakar. Dan setelah itu barulah umat muslimin beramai-ramai untuk membangunkan masjid tersebut. Saya sudah terangkan serba sedikit tentang Masjid Quba. Okey, saya gunakan contoh Masjid Quba sebagai sebuah masjid di mana saya akan terangkan apa peranan masjid dibina. Apa tujuan masjid untuk dibina tu? Okey, yang pertama ialah masjid adalah tempat umat muslimin menunaikan ibadah seperti solat, mengaji, berzikir. Okey, dekat situ contoh kalau dekat rumah terhalang ataupun ada ketidakselesaan, jadi sesiapa pun boleh pergi ke masjid, tidak kira waktu. Okey. Okey, saya telah terangkan serba sedikit tentang Masjid Quba. Apa tujuan saya gunakan Masjid Quba tu? Apa tujuan saya ceritakan Masjid Quba tu? Okey, saya nak beri contoh satu masjid. Kenapa masjid itu dibina? Apa peranan masjid tersebut? Okey, seperti kita semua sedia maklum, peranan ataupun tujuan adanya masjid adalah untuk kita tempat yang sesuai untuk kita lakukan ibadah. Ibadah seperti apa? Ibadah seperti solat berjemaah, tidak kira solat sunat ataupun solat berjemaah, ataupun datang macam kita melawat ke satu tempat tu dan kita singgah untuk solat. Okey. Dekat situ juga kita boleh berzikir, mengaji. Kalau ada masa lapang, bolehlah pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah, tambahkan pahala. Okey. Seterusnya ialah masjid ini pada zaman dahulu adalah tempat pendidikan. Dekat situlah terlahirnya tokoh-tokoh ulama. Kerana pada zaman Rasulullah tiada sekolah ataupun tiada madrasah. Jadi dekat masjid tersebutlah tempat menyebarkan dakwah, tempat menuntut ilmu. Okey. Selain itu, masjid juga pusat kerohanian. Pusat kerohanian maksudnya dekat situ kita nak menenangkan diri, nak menyerahkan diri kepada Allah. Dekat masjid itulah tempat yang paling tenang untuk kita melakukan amalan. Pada pendapat saya lah kan, transformasi masjid yang perlu diwujudkan bagi membentuk sebuah masyarakat Islam yang mapan dan hebat adalah perlu dimulai dengan ahli masjid
ataupun badan serta kumpulan yang terlibat dengan masjid, mereka ni perlu mengadakan lebih banyak lagi program ataupun ceramah yang dilakukan di masjid. Kerana apa? Kerana apabila masyarakat mula melangkah ke masjid, mereka berkemungkinan insya-Allah akan tergerak hati untuk sentiasa pergi ke masjid. Okey, seterusnya ialah kita umat Islam, sesama Islam, saudara se-Islam, perlulah menjalinkan hubungan silaturahim yang baik. Maksudnya, walaupun kita jarang berjumpa, walaupun kita hanya berjumpa di mana-mana tempat sahaja ataupun tidak mempunyai hubungan yang baik, kita perlu eratkan hubungan tersebut. Apabila sudah dieratkan dan berbaik, kita boleh mengajak sesama kita untuk melakukan ibadah di masjid. Mungkin saudara Islam yang lain dia jarang untuk ke masjid, ataupun seorang yang nak katakan tidak berapa baik itu, semua orang tidak ada yang sempurna. Jadi kita boleh mengajar ataupun mendidik diri kita sesama Islam untuk melangkah ke masjid dan melakukan amalan kerohanian. Dan daripada situ kita akan dapat pahala. Kalau kita mengajak orang tersebut dan orang tu sentiasa pergi ke masjid, nanti pahalanya mengalir kepada kita. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.